Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anda kembali lagi bersama saya, Cikgu Wan. Okey, hari ini saya nak awak andaikan diri awak ni sebagai seorang usahawan. Cuba anda bayangkan apa yang akan anda fikirkan mengenai perniagaan anda. Antara contoh soalan yang anda akan fikirkan adalah bagaimana saya nak mulakan langkah bagi merangka strategi perniagaan yang berkesan. Yang kedua, apa yang boleh saya lakukan bagi memastikan perniagaan saya kekal dalam pasaran. Dan yang ketiga, berapa banyak produk yang perlu saya jual dalam masa 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Bagaimana pula dengan kos? Sebagai seorang usahawan, semua perkara mengenai perniagaan anda perlu fikirkan. Penatlah saya nak fikir semua ni. Jangan risau. Topik hari ni kita akan menyelesaikan segala masalah yang anda akan hadapi apabila anda menjadi seorang usahawan. Topik apa hari ni? Jom kita saksikan. Topik hari ni adalah analisis titik pula modal. Analisis titik pula modal. Apa tu? Pertama kali dengar ni. Jom kita tengok dulu. Apa tu titik pula modal ni? Kita kena belajar konsep dia, macam mana analisis titik pula modal ni akan membantu dalam perniagaan anda sebagai seorang usahawan. Ini adalah definisi dan juga konsep untuk titik pula modal. Apa itu titik mula modal? Titik pula modal itu adalah sesuatu keadaan ataupun situasi perniagaan di mana perniagaan tersebut tidak memperolehi keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Apa maksud dia tu? Tidak dapat untung, tidak mengalami kerugian. Pening je. Bahasa senang dia, jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Keuntungan atau kerugian perniagaan sama dengan kosong. Macam mana dia bantu ni? Macam mana? Adakah hanya sekadar keuntungan dan kerugian sekadar kosong je ke? Mari kita tengok bagaimana analisis kepentingan belajar tentang analisis titik pula modal. Saya rangkumkan kepada 3 poin, 3 isi yang mengatakan kita perlu belajar titik pula modal. Antaranya adalah untuk menunjukkan jumlah keuntungan atau kerugian pada setiap peringkat jualan. Bahasa senangnya, kita nak rangka strategi perniagaan yang berkesan. Yang kedua, menentukan tahap volume yang perlu dikeluarkan bagi mengelakkan kerugian. Bahasa senang dia, kita nak menentukan objektif jangka masa pendek perniagaan kita. Objektif jangka masa pendek ni, bahasa senang, ia melibatkan proses harian ataupun mingguan ataupun bulanan perniagaan. Proses rutin. Ataupun kita boleh kata juga tempoh masa dia pun kurang daripada setahun. Benda yang biasa kita buat. Objektif jangka masa pendek ni adalah benda yang biasa kita buat. Rutin kita dalam perniagaan. Dan yang ketiga, membantu pihak pengurusan membuat perancangan dan kawalan. Maksud dia, kita nak memantau prestasi perniagaan. Macam mana kita nak pantau tu? Okey, di sini kita ada 3 fasa. 3 fasa pemantauan. Yang pertama, fasa perancangan. Dan yang kedua, fasa semasa perniagaan. Yang ini adalah realiti. Dan yang ketiga adalah fasa selepas. Fasa selepas ni macam mana? Di mana kita akan bandingkan di antara perancangan kita dan juga perancangan kita dan juga
keadaan semasa, realiti perniagaan kita. Yang ini dikatakan membantau prestasi perniagaan. Anda boleh faham apa itu kepentingan titik pulang modal? Saya harap anda faham kenapa apa itu titik pulang modal dan juga kenapa pentingnya kita kena belajar titik pulang modal. Dan untuk part yang seterusnya, kita masuk kepada kos pengeluaran. Apa itu kos pengeluaran? Kos pengeluaran ini adalah kos yang perlu kita tanggung sebagai dalam sesebuah perniagaan bagi menghasilkan produk ataupun membuat servis. Terdapat dua jenis kos pengeluaran, iaitu kos tetap dan juga kos berubah. Macam mana tu kos tetap dan kos berubah? Jom kita saksikan apa itu kos tetap dan apa itu kos berubah. Ini adalah kos tetap. Macam mana kita nak tahu benda tu adalah kos tetap? Di sini kita dah terangkan ciri-ciri kos tetap. Antaranya, kos yang dibayar untuk penggunaan faktor pengeluaran tetap. Yang kedua, tidak berubah walaupun pengeluaran berubah. Maksudnya, dia konstan sahaja. Semakin banyak kita keluarkan barang, tak perlu pun kita tambahkan ataupun kita keluarkan produk kita. Dia konstan. Tak adanya nak ikut pengeluaran kita. Antara ciri yang lain, perlu dibelanjakan walaupun tiada pengeluaran. Kita tak hasilkan barang pun, kita kena bawa keluar duit kita untuk faktor pengeluaran tetap ni. Contohnya, sewa kilang, gaji pengurus dan insurans kilang. Kita boleh tengok di sini, kita boleh tengok graf kos tetap tu macam mana. Konsisten saja dengan unit pengeluaran. Graf kos tetap akan tetap sama bagi setiap tahap keluaran. Sewa kilang, kita sewa dalam bentuk bulanan. Kita bukan sewa dalam bentuk unit pengeluaran. Ini adalah ciri kos tetap. Saya harap anda jelas tentang kos tetap. Dan kita masuk yang kedua. Kos berubah. Macam mana tu kos berubah? Apa tu kos berubah? Di sini saya telah terangkan ciri-ciri kos berubah tu macam mana. Kos berubah, kos yang dibayar untuk penggunaan faktor pengeluaran berubah. Berubah mengikut tingkat pengeluaran. Maksudnya semakin banyak unit pengeluaran yang kita keluarkan, semakin banyak kos yang perlu kita tanggung. Kos di sini bermaksud kos berubah. Tidak perlu dibelanjakan sekiranya tiada pengeluaran. Kita tak perlu keluar duit pun walaupun tak ada kita hasilkan produk. Contohnya, kos bahan langsung dan kos buruh langsung. Di sini disertakan contoh graf. Macam mana kos berubah? Dia menaik. Semakin banyak produk yang kita keluarkan, semakin banyak kos berubah yang perlu kita tanggung. Saya harap anda faham apa itu maksud kos berubah. Di sini saya membuat pembandingan antara kos berubah dan juga kos tetap. Anda boleh fahamkan dua konteks ini, apa itu kos tetap dan apa itu kos berubah. Di sini saya harap anda semakin jelas apa itu kos tetap dan apa itu kos berubah. Okey. Saya nak pergi ke bahagian seterusnya. Kita masuk kepada bahagian seterusnya. Antara part yang penting dalam perniagaan adalah margin caroman. Apa tu konsep margin caroman? Okey, ni konsep dia. Maksud margin caroman ni adalah lebihan. Sekali lagi saya tekankan, lebihan hasil jualan selepas ditolak kos berubah. Kos berubah yang mana? Kos berubah yang tadi. Ingat tadi kita belajar faktor kos pengeluaran. Kos pengeluaran ada dua.
kos pengeluaran tetap dan juga kos pengeluaran berubah. Di sini bermaksud kos berubah sahaja. Kenapa kita kena belajar ni? Kita kena tahu margin caruman ni. Kenapa kita kena tahu? Okey, di sini disertakan dua sebab. Dia membantu perniagaan menampung kos tetap. Kita dapat kenal pasti kos tetap kita dan kita dapat tahu berapa margin caruman untuk kita tetapkan, untuk kita tampung, berapa yang perlu kita anggarkan. Dan caruman kepada pendapatan operasi. Penting je margin caruman ni. Jumlah margin caruman yang melebihi kos tetap dapat memastikan perniagaan mendapat keuntungan. Kita kena identify betul-betul. Kita kena pasti betul-betul berapa margin caruman kita. Siapa yang nak kira tu? Kita sebagai seorang usahawan. Tiada orang lain. Kita yang tahu perniagaan kita itu macam mana. Macam mana ni? Okey, daripada formula, keuntungan sama dengan hasil tolak kos pengeluaran. Kos pengeluaran ada dua jenis, kos tetap dan juga kos berubah. Margin caruman itu adalah jumlah hasil tolak kos berubah. Yang tu kita panggil margin. Selebihnya yang kita nak kenal pasti keuntungan tu, kita boleh tengok. Margin tu akan membantu kita mengenal pasti kos tetap yang perlu kita tanggung. Sebagai usahawan, kita kena tahu kos berubah kita apa, kos tetap kita apa. Di sini saya nak minta awak bezakan apa itu margin caruman dan apa itu margin caruman seunit. Berbeza ya benda tu. Margin caruman tu apa? Margin caruman seunit. Seunit ni, kita lihat perkataan belakang tu, seunit. Hanya untuk satu barang sahaja. Sebab itu dipanggil sebagai seunit. Margin caruman tu tersudut banyak, tercampur sekali. Tapi yang ni seunit, satu barang sahaja. Okey, saya harap anda jelas tentang margin caruman ni macam mana. Ini adalah part yang penting, anda kena tahu apa itu margin caruman. Okey, di sini saya akan terangkan secara kasar sahaja. Titik pulang modal ni macam mana kita nak kira ni? Macam mana kita nak kira? Okey, kita ada dua kaedah. Kaedah margin caruman dan juga kaedah graf. Yang mana senang? Kita kena belajar dua-dua. Dua-dua penting. Jom kita tengok macam mana kaedah margin caruman. Okey, kaedah margin caruman ni dia menggunakan formula. Jadi awak kena faham, awak kena belajar formula tu dan awak kena mendalami formula tu. Penting ya kaedah ni. Saya harap awak dapat gambaran kasar macam apa formula dalam kaedah margin caruman itu. Jom kita pergi pada part seterusnya. Kaedah graf. Mari saya tunjukkan kaedah graf. Okey, macam yang kita ada tahu tadi, kos pengeluaran ada dua jenis, kos tetap dan kos berubah. Graf kos tetap macam sebelah sini kos tetap dan ni kos berubah. Jadi anda dapat beza bentuk graf. Kos pengeluaran tu macam mana? Awak kena tahu bentuk graf tu macam mana. Okay, apabila dicampurkan antara semua kaedah tu, graf tu dia akan jadi macam ni. Nombor satu itu adalah titik pulang modal. Kawasan nombor satu itu adalah titik pulang modal. Yang kawasan nombor dua itu adalah kerugian perniagaan. Dan kawasan nombor tiga itu adalah syarikat perniagaan kita dapat untung. Nanti kita akan belajar secara detail macam mana kita nak buat ni. Okey, sampai di situ sahaja pengajaran kita hari ini. Saya harap anda faham. Tiga benda penting yang saya tekankan iaitu titik pulang modal, margin caruman, titik pulang modal, kos pengeluaran dan kos pengeluaran ada dua jenis, kos tetap dan kos berubah serta margin caruman.
Di situ saja sampai hari ini. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.